Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesihatan, kenikmatan yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat lagi kita sama-sama berjumpa kat sinilah, kat dalam video ni untuk ulang kaji subjek UPKK, yang mana pada kali ini kita nak bincang ataupun kita nak belajar berkaitan dengan pelajaran yang kedua bagi subjek ibadah tahun 5. Okey, iaitu tajuknya ialah solat orang sakit dan solat dalam kenderaan. Okey, solat orang sakit dan solat dalam kenderaan. Okey, seperti mana yang kita tahu, solat ni adalah suatu ibadat yang wajib untuk kita lakukan walau apa jua keadaan kita sekalipun, termasuklah ketika sakit ataupun keuzuran, ataupun ketika kita melakukan satu perjalanan yang jauh, iaitu musafir dan sebagainya, pergi ke satu tempat yang jauh di dalam kenderaan tu. Masuknya waktu solat kita kena solat. Okey. Pengertian solat orang sakit. Okey, pengertian solat orang sakit adalah cara menunaikan solat bagi orang yang tidak mampu menunaikannya secara biasa ataupun berdiri. Okey, solat orang sakit ni adalah kita nak belajar macam mana cara solat bagi orang yang tidak mampu menunaikan solat secara biasa. Contohnya ada, kalau solat secara biasa ni dalam keadaan berdiri, kemudian ada rukuk, sujud, pergerakan-pergerakan yang biasalah. Ada duduk antara dua sujud sampailah kepada tahiyat akhir dan memberi salam. Okey, yang kita nak belajar kali ini adalah apa yang Allah bagi rukhsah. Okey, rukhsah kepada kita. Rukhsah ni bermaksud keringanan. Okey, keringanan ataupun Allah bagi kemudahan untuk kita apabila berlakunya satu-satu keuzuran dan kita masih lagi boleh solat seperti biasa tanpa meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan solat. Okey, kemudian cara solat bagi orang yang uzur. Kat sini kita ada 3 cara solat untuk orang yang uzur, ataupun orang yang sakit, ataupun orang yang tak boleh nak solat seperti biasa. Okey, yang pertama, solat dalam keadaan ataupun solat secara duduk. Okey, solat secara duduk, sama ada duduk iftirash ataupun bersila ataupun di atas kerusi. Okey, duduk iftirash ni maksudnya duduk seperti mana kita duduk di dalam duduk tahiyat awal. Kita duduk tahiyat awal, itu duduk iftirash, ataupun dalam keadaan kita duduk bersila. Okey, tak perlu tunjuk contoh lah. Duduk bersila tu kita tahulah macam mana, kan, silang kaki ke depan macam tu. Okey, kemudian ada yang duduk di atas, cara duduk di atas kerusi. Okey, dilakukan bagi orang yang tiada kemampuan untuk berdiri, seperti orang yang patah kaki ataupun lumpuh dan apa-apa sahaja yang menghalangnya daripada berdiri. Okey,
kita pun terus duduk. Duduk di atas kerusi dengan keadaan kita ni menghadap kiblat, terus kita akad takbir Allahu Akbar dan kita solatlah macam biasa. Kemudian kalaulah kita masa tu nak kalau kata sujud, okey rukuk, maka kita rendahkan sedikit badan. Kemudian iktidal, kita bangun balik. Okey, tegakkan balik badan. Dalam keadaan kita duduk tu lah. Kemudian kita nak sujud, okay, kita bongkokkan lebih rendah daripada yang kita masa sujud, lebih rendah daripada keadaan kita rukuk tadi. Kemudian duduk antara dua sujud, kita tegakkan balik. Okay, sujud yang kedua kita pun rendahkan balik. Kemudian kita bangun untuk rakaat yang kita tegakkan badan balik untuk rakaat yang kedua. Okey. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara baring mengiring. Baring mengiring tu kalau tengok dalam gambar tu mengiringlah. Baring mengiring. Muka dan dada menghadap ke arah kiblat. Okey, kita mengiring, maksudnya dalam keadaan yang kita menghadap kiblat. Okey, dada, muka kita ni menghadap ke arah kiblat. Okay, kita pun dalam keadaan yang merebahkan ataupun kita mengiringkan badan kita ni. Sama ada mengiring di sebelah kiri ataupun kanan, asalkan muka kita menghadap ke arah kiblat. Okey, dilakukan bagi orang yang tiada berkemampuan untuk berdiri dan bergerak bebas seperti orang sakit yang tiada upaya untuk bangun. Orang ni dia sakit dan tak ada upaya langsung untuk dia bangun, berdiri, untuk duduk dan sebagainya. Dia hanya boleh baring secara mengiring sahaja. Okey, kemudian yang ketiga, baring melintang ataupun baring menelentang. Baring terus. Okey, baring terus. Katakanlah ni katil, kita pun baring terus. Okey. Dengan cara menjulurkan kaki ke arah kiblat dengan kepala ditinggikan dan menghadap ke arah kiblat. Okey, kaki kita straight ke arah kiblat. Kemudian kepala ni kita lapiklah bantal sikit supaya lebih tinggi daripada anggota badan yang lain, dan mata kita boleh menghadap ke kiblat. Okey. Dan dilakukan bagi orang yang tidak berupaya untuk menggerakkan tubuh badan kecuali dengan bantuan orang lain seperti orang tua yang uzur. Maksudnya sakit yang dialami oleh seseorang tu sehinggakan dia hanya mampu melintang saja, tidur menelentang saja. Okey, macam ni je dia boleh duduk. Dia tak boleh nak mengiring, tak boleh nak duduk, maka dia solat secara melintang, baring melintang. Okey, baring macam biasa. Tinggikan kepala sikit dan angkatlah takbir macam biasa. Okey, sekadar yang orang yang sakit itu boleh lakukan. Okey, dan sekiranya ketiga-tiga cara tersebut tidak dapat dilakukan, maka boleh bersolat menggunakan isyarat mata atau hati sahaja. Contohnya orang yang lumpuh seluruh badan. Okey, maksudnya kalau ketiga-tiga cara tadi tu secara duduk, baring mengiring dan baring melintang tu tak dapat nak buat, boleh buat gunakan isyarat mata. Okey. Dan dalam keadaan kita sakit ataupun orang yang sakit, dia hendaklah solat walau dalam apa jua keadaan sekalipun, sama ada secara duduk, baring mengiring, baring melintang ataupun dengan isyarat mata. Okey, kalau isyarat mata tu dia tahu je pergerakan mata dia. Bila mata macam kedudukan ataupun bentuk mata tu macam biasalah. Buka luas ke, itu dalam keadaan qiyam. Kemudian dia bila rukuk dia sempitkan sikit mata. Kemudian
bila sujud sempitkan lagi mata dia, isyarat mata. Cuma buat isyarat mata dengan keadaan boleh membaca bacaan-bacaan dalam Al-Quran tu secara betul. Okey, lepas tu sama juga macam yang duduk, yang baring tadi tu, buat sekadar yang mampu. Buatlah macam mana pergerakan pun sekadar yang mampu, dengan bacaan dengan keadaan orang yang sakit tu tak lupa kepada bacaan-bacaan dalam solatnya. Maka dia sendiri boleh buatlah ikut kemampuan dia macam mana pergerakan dia, sama ada macam yang saya cakap tadi, yang solat secara duduk tu. Okey, maka bila duduk dalam keadaan tegak, duduk tegak kan, itu qiyam, itu seolah-olah kita berdiri. Kemudian masa pergerakan rukuk tu kan, rukuk tu kita yang biasa ni kita bongkokkan badan. Okey, bongkokkan badan, maka rendahkan badan sedikit daripada yang qiyam tadi tu. Lepas tu bila sujud lagi rendah daripada tu, ikut kemampuan. Okey, asalkan bacaan boleh membezakan antara rukun-rukun seperti solat-solat biasa. Okey. Kemudian syarat sah solat orang yang sakit. Syarat sah solat orang yang sakit adalah yang pertama, orang yang sakit tersebut hendaklah dia menutup aurat dengan sempurna. Menutup aurat dengan sempurna. Okey, jangan ada terdedah aurat. Bagi orang lelaki, auratnya adalah daripada pusat hingga ke lutut, dan bagi orang perempuan keseluruhan badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Maka tutup aurat dengan sempurna dan dia kerjakanlah solat. Tutup aurat ni tak semestinya, kalau orang perempuan tak semestinya pakai telekung lah. Pakailah apa sahaja, walaupun baju hospital tu pun, asalkan kita menutup aurat, yakin yang kita telah menutup aurat, maka lakukanlah solat atas kerusi roda ke, atas katil ke, tak kisah. Okey, kemudian yang kedua, syarat sah solat orang yang sakit adalah kena menghadap kiblat. Okey, kena menghadap kiblat. Okey, yang ketiga, apa yang ketiga ni? Okey, mengetahui telah masuknya waktu solat. Tahu telah masuk waktu solat. Contoh, kalau tak dengar bunyi azan, kita agak-agaklah dalam pukul 10 takkan nak solat zuhur, mesti belum masuk waktu zuhur. Ataupun tanyalah dengan nurse, ke doktor ke yang ada dekat, kalau dekat hospital tu, kita tanyalah siapa-siapa. Maksudnya bila telah tahu waktu solat, maka solat. Okey. Yang keempat, hendaklah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya, kalau dia berhadas besar, kena mandi wajib. Kalau berhadas kecil, kena ambil wuduk. Kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Mesti dalam keadaan yang berwuduk. Okey, yang kelima, ada keuzuran. Kalau orang yang nak solat dalam keadaan duduk, baring tu, mesti dia ada keuzuran. Mesti kalau saja-saja nak buat, tak boleh. Okey. Seterusnya. Okey, dan bagi wuduk pula, wuduk bagi orang yang sakit adalah seperti biasa jika berupaya. Jika tidak berupaya, maka boleh meminta orang membantunya. Tapi kalau orang lelaki, minta tolong dengan orang lelaki lah. Orang perempuan minta tolong dengan orang perempuan untuk mengambil wuduk kepada dia. Tolong, kalau orang sakit ni biasanya, kalau yang tak larat nak pergi ke tandas ke bilik air untuk ambil wuduk, biasanya akan disediakan air penyembuh tu kan. Sembuhlah tempat anggota wuduk dia tu. Okey. Kemudian, jika tidak boleh menggunakan air, maka ia perlu bertayamum bagi menggantikan wuduk. Okey, bagi pesakit yang dia dah lah tak boleh bangun, kemudian sakit dia tu tak boleh nak terkena air. Contohnya, orang yang
um, contohnya dia sakit tu melecur kerana kebakaran. So kalau kulit dia tu kena air, maka penyakit dia tu ataupun tempat yang dia sakit tu akan lebih sakit kalau dia terkena air. Okey, gantikan dengan tayamum. Okey, kalau dekat hospital sekarang ni pun dah disediakan macam apa? Macam dalam botol bedak macam tu kan, ada debu tayamum tu. Okey, segala rukun bacaan dalam solat juga tidak berubah kecuali rukun fi'li, iaitu rukun perbuatan yang dilakukan mengikut cara yang sesuai. Okey, macam yang saya cakap tadilah, rukun di dalam solat tidak akan berubah kecuali rukun fi'li. Rukun fi'li ni maksudnya perbuatan kita tu. Bila kita buat ataupun kita solat dalam keadaan duduk ataupun baring, sudah semestinya rukun perbuatan kita tak ada dah yang qiyam tadi tu ataupun berdiri tegak tadi tu. Kita tak mampu kan. Okey, so boleh buat yang semampunya. Okey, seterusnya kita tengok kepada solat ketika dalam kenderaan. Okey, solat ketika dalam kenderaan. Okey. Yang pertama, dilakukan mengikut keadaan kenderaan yang dinaiki, dilakukan secara berdiri, iaitu contohnya seperti kapal laut, sampan dan feri. Okey. Solat dalam kenderaan ni dilakukan mengikut keadaan kenderaan yang dinaiki. Jika kenderaan tersebut membolehkan dilakukan secara berdiri, maka solat dilakukan secara berdiri. Contohnya seperti kita tengah naik kapal laut ataupun feri. Maka dalam kapal laut ataupun feri ni dia punya stabil lah sikit kan. So kita boleh solat dalam keadaan berdiri, maka kena solat seperti biasa. Okey, yang kedua, sekiranya kenderaan tidak membolehkan solat dilakukan secara berdiri, solat boleh dilakukan secara duduk. Okey, sekiranya kita naik kenderaan yang kita nak solat dalam kenderaan tersebut tapi dia tak boleh nak dilakukan secara berdiri, maka kita boleh solat boleh dilakukan dalam keadaan duduk seperti solat orang yang sakit tadi tu. Okey, contohnya kita dalam kereta. Kan, nak berhenti tak ada R&R tapi jalan jam, takkan nak tinggalkan kereta nak keluar dekat kaki lima, dekat tepi jalan, tepi divider ke apa. Kita pun duduk dalam kereta tu dalam keadaan solat dalam keadaan duduk lah. Okey, dalam kereta nak berdiri macam mana? So contohnya macam dalam kapal terbang ataupun kereta api. Sebabkan kita tak boleh nak duduk secara seimbang. Takut-takut bila dia bergerak tu mungkin kita akan terjatuh ke apa ke. So solatlah dalam keadaan yang solat dalam keadaan duduk. Okey, kemudian wajib memulakan solat fardu di dalam kenderaan dengan menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Okey. So kita tahu bila kita duduk di dalam kenderaan ni, kadang-kadang bukannya laluan kita tu adalah betul mengikut arah kiblat. Tapi yang seboleh-bolehnya kita tengoklah, sekarang senang nak cari arah kiblat, ada kiblat kompas dan sebagainya. Maka sebelum kita mulakan solat itu, kita pun tengok arah kiblat dekat mana. Kalaulah kata kita menghadap ke sini tapi kiblat ke sini, kita pun pusingkan sekejap. Okey, pusingkan sekejap badan, kita pun angkat takbir, kemudian tak apalah lepas tu kalau nak bergerak ke apa ke, yang penting takbiratul ihram tu kita dapat menghadapkan muka kita ke arah kiblat. Okey, akan tetapi kalau tak boleh juga, tak apalah, solatlah. Boleh juga kita solat walaupun muka kita dalam keadaan yang menghadap ke arah mana sekalipun. Contohnya macam yang kita solat dalam kereta, takkan nak pusingkan seat tu macam mana kan? Tak boleh nak ikut ke arah kiblat. Kalau sikit-sikit kiri sikit
kanan sikit ke tak apalah. Okey, kalau ke belakang takkan nak tinggalkan steering lepas tu pandang belakang sekejap, Allahu Akbar. Nanti ada berlakulah kemalangan ke apa ke. Okey, seterusnya tiada perubahan pada bacaan di dalam solat. Okey, kita solat walaupun dalam apa jua keadaan, sama ada secara duduk ataupun dalam kenderaan apa sekalipun, maka solat itu tak ada perubahan pada bacaan di dalam solat. Okey, dia tak ada yang boleh nak pendekkan apa ke, tak ada. Okay. Kalau Al-Fatihah, kena habiskan Al-Fatihah tu. Dia tak ada sampai satu ayat je, Bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Kena sempurnakan, tiada perubahan dalam bacaan solat. Yang berubah hanyalah perbuatan. Mungkin ada perbuatan dalam solat yang kita tak boleh nak lakukan. Okey. Dan yang terakhir, hikmah solat dalam keadaan uzur ataupun sakit dan ketika dalam kenderaan. Okey, apakah hikmahnya? Okey, yang pertama adalah nak menunjukkan bahawasanya Islam itu agama yang mudah, bukan Islam tidak menyusahkan. Boleh nak beribadat walaupun dengan apa jua keadaan. Okey, yang kedua, solat wajib ditunaikan dalam apa sahaja keadaan sekalipun. Okay. Yang ketiga, sentiasa mengingati Allah. Okay. Hikmah kita kena solat walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan kita di atas kenderaan. Itu adalah nak menunjukkan bahawasanya dalam apa sahaja keadaan tu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk waktu solat, kita solat. Okay. Walaupun kita dalam flight ke, dalam kereta ke, dalam keadaan sakit ke, kena selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, tiada alasan untuk meninggalkan solat. Sebab Allah dah mudahkan caranya. Dan tak ada alasan nak buat macam mana, tak boleh solat ni, aku sakit sangat. Padahalnya solat ketika sakit dah diberi, dah ada dalam Islam, kena buat juga. Okey, kemudian yang kelima, hidup diberkati Allah dan Rasul. Bila kita selalu solat, kita jaga solat, hidup kita diberkati oleh Allah dan Rasul. Okey, yang keenam, perolehi ketenangan jiwa. Walaupun dalam keadaan sakit, bila kita melakukan solat, jiwa kita akan tenang. Allah akan bagi ketenangan jiwa kepada kita. Sebab kita dah lakukan apa yang dia suruh. Okey, yang ketujuh, mengingati Allah dalam semua keadaan. Dan yang ke-8, sabar dan tabah menghadapi kesakitan dan kesusahan. Yang paling penting kita syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okey. Dan Allah berfirman, wa aqimis solata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Tak kisahlah dalam keadaan sakit ataupun dalam di mana sahaja tempat kita berada, walaupun dalam keadaan kita tu sedang berada di dalam kenderaan, maka carilah option untuk kita terus melakukan solat walaupun dalam apa jua keadaan. Banyak saya ulang, dalam apa jua keadaan tu kan. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh belajar berkaitan dengan tajuk 2 bagi pelajaran yang kedua bagi subjek ibadah untuk tahun 5. Semoga video ustaz ni boleh memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok sikit berkaitan dengan contoh soalan UPKK yang ada pada tajuk solat ketika sakit dan solat di dalam kenderaan ni. Okey, antara soalan-soalan yang pernah keluar adalah
Okey, bulatkan pada jawapan yang betul. Dia kata berikut adalah cara solat orang uzur kecuali okey, alif duduk, ba mengiring, jim baring dan dal berjalan. So, jawapan dia kat sini adalah dekat okey, dal ni. Okey. Kan tadi kita belajar berkaitan dengan solat orang uzur tu duduk, mengiring, baring. Tak ada yang berjalan. Kalau boleh berjalan tu maksudnya tak ada keuzuran lagi lah. Okey. Kemudian yang kedua, okey, seterusnya soalan yang seterusnya. Okey, ini contoh-contoh soalan dia juga. Tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, alif ada satu cara sahaja. Okey, ada satu cara sahaja mengerjakan solat ketika sakit. Okey. Salah dia ada banyak cara. Yang kita tengok tadi antaranya ada 3. Duduk, mengiring, baring. Okey. Kemudian yang kedua, orang yang sakit wajib menutup aurat ketika solat. Okey, betul. Walaupun sakit nak solat kena tutup aurat dengan sempurna. Okey, seterusnya solat boleh dilakukan dalam kenderaan. Okey, betul lah kan? Solat boleh juga dilakukan di dalam kenderaan. Okey, dan yang keempat, solat bagi orang sakit adalah mengikut kemampuan pesakit. Okey. Solat orang sakit adalah mengikut kemampuan pesakit. Dia bila dah sakit tak boleh dah nak solat macam biasa, maka ikut kemampuan yang dia boleh solat macam mana. Asalkan dia tak tinggalkan solat. Okey, yang kelima, solat tidak boleh dilakukan dalam kapal terbang. Solat tidak boleh dilakukan di dalam kapal terbang. Okey, jawapan dia adalah salah kerana solat boleh dilakukan dalam kapal terbang dan kenderaan-kenderaan lain. Okey. Seterusnya. Okey, tulis jawapan berdasarkan kenyataan di bawah. Okey, tulis jawapan berdasarkan kenyataan di bawah. Okey, cara solat ketika uzur. Okey, cara solat ketika uzur, yang pertama solat dalam keadaan duduk. Okey, duduk. Ataupun yang kedua baring. Okey, baring, mengiring. Mengiring. Okey, baring, mengiring. Okey, itu saja contoh-contoh soalan yang pernah masuk dalam UPKK bagi tajuk solat ketika sakit dan solat dalam kenderaan. Okey, wallahu alam.